dapat reach di 201920911567 dari kumpulan 16. Dan kumpulan kami akan membentangkan unit 6 yang bertajuk Dasar-Dasar dan Hala 7 Pendidikan Malaysia. Unit ini membincangkan kepentingan dan pengaruh dasar-dasar pendidikan dari aspek kebajikan, kawalan, inovasi, dan solusi yang digubal ke arah memaju perkembangan pendidikan Malaysia. Analisis turut dilakukan terhadap dasar pendidikan kebangsaan yang dilaksanakan di negara ini. Beberapa contoh dasar-dasar pendidikan terkini juga dianalisis seperti dasar MB, MBI, dan dasar satu murid satu sukan. Oke, di akhir pembelajaran ini kita akan dapat menerangkan kepentingan dasar-dasar pendidikan Malaysia, membincangkan pengaruh dasar-dasar pendidikan terhadap pembangunan, dapat menjelaskan implikasi pembentukan dasar pendidikan kebangsaan, dan menganalisis pelaksanaan dasar-dasar pendidikan di peringkat sekolah. Baiklah, apa itu dasar pendidikan? Dasar pendidikan ini adalah dasar kebajikan, dasar kawalan, dasar solusi, dan dasar inovasi. Apa yang termasuk dalam dasar kebajikan adalah perkhidmatan, demokrasi, kesamaan, dan hak asasi. Manakala apa yang termasuk dalam dasar kawalan adalah undang-undang, peraturan, disiplin, dan akta. Seterusnya, dasar solusi. Apa yang termasuk dalam dasar solusi ialah quality, reaktif, keputusan, dan penyelesaian. Dasar inovasi pula adalah creativity, futuristik, perubahan, dan pembaharuan. Pendidikan era 1970 sehingga 1979. Ciri-ciri dan nilai pendidikan era pada tahun ini adalah literasi, perpaduan, patriotik, sumber manusia, masyarakat maju, dan membangun negara. Pendidikannya pula adalah perluasan sekolah rendah, sekolah menengah, bercorak akademik dan vokasional, sekolah kebangsaan, serta pengukuhan bahasa kebangsaan. Dasarnya adalah seperti berikut: membasmi keciciran bantuan keuangan, sekolah berasrama, buku teks percuma, bantuan pemakanan, equity pendidikan, dan pendidikan teknikal. Seterusnya, pada pendidikan era 1980 dan 1989, ciri dan nilainya adalah perpaduan, tenaga mahir, pendemokrasian, masyarakat maju dan bermoral, pendidikan kemahiran. 1983, kurikulum bersepadu sekolah rendah KBSR. 1988 pula kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM, dan pada tahun 1988 falsafah pendidikan negara FPN didokumenkan wawasan 2020. Dasarnya pula adalah seperti bersih, cekap, dan amanah, pandangan ke timur, ICT, kurikulum asas, dan individu seimbang, serta pemindahan teknologi. Pada pendidikan era 1990 sehingga 1999, Akta Pendidikan, ciri-cirinya adalah Akta Pendidikan 1996, FPN ke FPK, sekolah khas atau projek, pendidikan berterusan, pendidikan swasta, globalisasi, sains dan teknologi, serta industrialisasi. Pendidikannya adalah kawalan pendidikan perluasan prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, IPT, kuku kebangsaan, kuku bahasa kebangsaan, kukukan kurikulum kebangsaan, ICT, dan pembestarian sekolah. Dasarnya pula adalah latihan perindustrian dan pemindahan teknologi, ICT di sekolah, pendidikan community, sekolah cemerlang, sekolah wawasan, sekolah bestari, persicilan terbuka, pengkoperatan pendidikan tinggi, dan seterusnya adalah pendidikan abad 21,
nilainya adalah membina masyarakat global. Global ini adalah hasil daripada tambahan global dan lokal, jadi akan disebut global. Pengantarbangsaan pendidikan globalisasi, minda kelas pertama, patriotism, sekolah klaster, sekolah prestasi tinggi. Bentuk pendidikannya adalah perluasan pendidikan dari awal kanak-kanak hingga ke institusi pengajian tinggi, pengukuhan sekolah kebangsaan, pengukuhan bahasa kebangsaan dan bahasa kedua, serta pengukuhan kurikulum kebangsaan KSSR, pendidikan kelas pertama, dan Hub Pendidikan Dunia PIPP 2006 hingga 2010. Dasarnya pula adalah PPSMI, sekolah rendah, sekolah cemerlang, klaster dan berprestasi tinggi. Satu murid, satu sukan, yuran percuma, pentaksiran holistik, pengantarbangsaan pendidikan, MBM, MBI. Seterusnya saya akan masuk kepada elemen dan petunjuk pembuatan dasar. Apa itu pembuatan? Pembuatan satu dasar tersusun dalam 5 fasa, yaitu fasa pembuatan agenda, fasa peramalan dan pencarian alternatif, fasa perancangan dasar, fasa pelaksanaan dasar, dan fasa pentaksiran dasar. 5 fasa. Fasa yang telah lengkap diikuti dengan tindakan yang meliputi analisis, kenal pasti masalah, penerimaan, operasi program dan penilaian. Bagi melaksanakan tindakan, maka ciri-ciri keberkesanan tindakan perlu perhatian. Setiap fasa mempunyai ciri-ciri tertentu yang melibatkan penstrukturan masalah, peramalan shore, pengawasan dan penilaian. Fasa-fasa dan ciri-ciri yang terdapat dalam elemen dan petunjuk dasar dihubungkan menerusi tindakan yang dilakukan yang melibatkan cadangan dasar, mengenal pasti masalah, penerimaan, pelaksanaan program dan penilaian. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Nama saya Ana Celestine Kiai, nomor metrik di 2019-2091562. Seterusnya saya akan membentangkan tentang kepentingan dan fungsi-fungsi dasar pendidikan. Dasar pendidikan ini terbagi kepada 4, yaitu yang pertama adalah dasar kebajikan, kedua adalah dasar solusi, ketiga adalah dasar kawalan, dan seterusnya adalah dasar inovasi. Yang pertama, dasar kebajikan. Dasar kebajikan adalah satu usaha untuk memperbaiki kebajikan dan perkhidmatan dalam pendidikan. Sebagai contoh, dasar bantuan kewangan untuk meningkatkan peluang pelajaran kepada pelajar, terutamanya pelajar yang berada di luar bandar. Selain daripada bantuan yang diberikan, antaranya adalah beasiswa, PTPN, UAM, dan bantuan pendidikan. Dasar yang kedua adalah dasar solusi. Dasar solusi yang berkaitan dengan penyelesaian masalah yang memberi tumpuan kepada aspek ekonomi. Dasar ini berbentuk reaktif kerana bertujuan untuk mengatasi masalah yang timbul. Sebagai contoh, dasar satu murid, satu sukan, seterusnya adalah dasar kawalan. Dasar kawalan bererti
mendisiplin dibentuk untuk pencegahan, pengajaran dan peringatan. Contoh dasar adalah Kod Etika, Peraturan dan Undang-Undang Pendidikan dan Akta Pendidikan 1996. Dasar yang terakhir adalah dasar inovasi. Dasar yang bertujuan untuk memberi dan membawa pembaharuan dalam pendidikan negara. Dasar ini bersifat futuristik, pragmatik kerana membawa pendidikan kepada keadaan yang lebih baik dari tahap yang sedia ada. Contoh dasar: sekolah berprestasi tinggi, TVET, ICT dalam pendidikan dan sekolah bakat. Contohnya sekolah seni dan sekolah sukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Aisyah Syamila binti Abdul Rahman, pemegang kad metrik D2019091-560 akan membentangkan tentang dasar pendidikan kebangsaan dan dasar-dasar pendidikan Malaysia. Dasar pendidikan kebangsaan melalui Penyata Razak 1996 dan dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran 1997, dilaksanakan untuk mengganti sistem penjajah. Disemak semula pada tahun 1960, menghasilkan laporan Rahman Taib dan dimaktubkan dalam Akta Pelajaran 1961. Langkah-langkah dan strategi mencapai maklumat dipikir. Bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar, mengadakan kurikulum dan sistem peperiksaan yang sama untuk semua sekolah dalam sistem pendidikan kebangsaan, pengajaran bahasa ibunda untuk mengekalkan identiti kaum masing-masing, menggalakkan aktiviti kurikulum dengan menjadikan aktiviti kurikulum sebagai syarat kelayakan kemasukan ke universiti awam, penekanan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. KPM sediakan program bertujuan melahirkan rakyat berilmu pengetahuan, celik teknologi maklumat dan komunikasi, berkemahiran dan berakhlak mulia. Dasar memartabatkan bahasa Malaysia memperkukuh bahasa Inggeris. Dasar ini diperkenalkan KPM setelah pemasuhan PPSMI bertujuan melahirkan generasi yang fasih dan yakin menggunakan bahasa Malaysia dan Inggeris. Dasar ini dibentuk dengan adanya program latihan untuk subjek bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris bagi guru. Objektif dasar ini ialah penerokaan ilmu pengisian dalam bidang kerjaya menggunakan untuk sebarang urusan rasmi dan melahirkan generasi yang fasih bertutur bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Objektif dasar ini dapat dicapai dengan amalan pendidikan di sekolah, proses pengajaran dan pembelajaran dalam semua subjek, penekanan penggunaan bahasa Inggeris yang dapat bersaing di peringkat antarabangsa dan pengukuhan bahasa pada peringkat awal sekolah. Satu murid satu sukan. Dasar ini mewajibkan murid sekurang-kurangnya terlibat dengan satu aktiviti sukan. Dasar ini dibentuk dengan memberi peluang kepada murid yang berbakat untuk digilap ke peringkat yang lebih tinggi. Objektif dasar satu murid satu sukan ini ialah membentuk budaya sukan dalam kalangan murid, memenuhi naluri semua jadi murid dalam aktiviti fizikal, mewujudkan landasan ke arah kecemerlangan sukan, memberi keseimbangan dalam akademik dan keperluan fizikal, membentuk sasiah jati diri, disiplin dan nilai ilmu dalam kalangan murid, meningkatkan kecerdasan jasmani murid, memupuk perpaduan menerusi sukan. Merentas desa, kelab sukan dan permainan, pertandingan antara rumah atau kelas, dan bagi yang berbakat dalam sukan, mereka akan mewakili daerah, negeri dan negara.
Panda. I got broads in Atlanta, just to me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies.